Selamat datang ke Darah Muda. Malam ini kami mengajak para penonton untuk menyambut apa yang disebut oleh Amat Berhormat Perdana Menteri petang tadi untuk kita memperkuatkan lagi kefahaman kita tentang rukun negara. Dan malam ini Darah Muda akan bicarakan prinsip yang kelima, kesopanan dan kesusilaan dalam aspek yang saya kira menjadi hangat pada minggu lepas, iaitu dengan tajuk serangan seksual salah wanita ke. Untuk kita lihat lebih lanjut tentang isu itu dalam aspek rukun negara, dalam masa yang sama untuk kita mendalami isu itu dengan lebih mendalam dan teliti. Ya, dan hari ini bersama kita di studio PU Rahmat Ihsan yang merupakan pendakwa bebas. Dan bagi anda yang sedang menonton, jika ingin menyuarakan sebarang pandangan atau soalan, boleh call kami di talian 0320594612 atau 0320594613. Jadi, disebabkan hari ini kita lihat, Irfan, isu tentang serangan seksual ataupun rogol lah yang hangat diperkatakan di media sosial. Ada yang menyokong pihak A, ada yang menyokong pihak B, dan ramai hari ini yang mengatakan wanita itu adalah puncanya. Benarkah? Benarkah? Itu yang kita akan jawab. Dan adakah dengan berpakaian seksi, menari di aplikasi sosial media TikTok ke apa dan sebagainya, itu adalah puncanya. Jadi Ustaz, kita nak tanya. Itu soalan pertama dah. Bagaimana Ustaz? Soalan pertama. Sebab soalannya adalah tentang serangan seksual salah wanita ke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka mulakan persoalan ini dengan definisi. Sebab semua benda tak boleh berlaku melainkan dengan definisi. Sebab tadi saya percaya syuhada ada sebut berkaitan tadi gangguan seksual atau rogol. Bagus sebab sebut atau, tapi sebenarnya dua-dua benda ni dua-dua benda yang berbeza. Gangguan seksual tidak semestinya rogol ataupun tidak semestinya zina. So kadang-kadang orang Melayu kita, kenapa saya sebut Melayu? Sebab saya bercerita tentang lingkungan saya. Bukan saya nak attack Melayu, tapi saya tengok pemahaman pada lingkungan kita bahawa kita masih lagi gagal memahami perbezaan antara rogol, zina ataupun kita kata tadi gangguan seksual. Semua ini adalah definisi yang berbeza. Maka kita fikir pada tadi topik kita adalah rogol, betul? Salah wanita ke? Kan soalan kan. Jadi rogol dulu Baik. Rogol saya rujuk dengan Dewan Bahasa Pustaka adalah melakukan hubungan seksual secara paksaan. So kata kuncinya adalah paksaan. Jika dua-dua berlaku secara persetujuan, itu bukan rogol tapi itu adalah zina ataupun seks. Jadi yang seterusnya, kalau kita ikut undang-undang Kanun Kesusiaan yang ke-37, wah, nampak macam peguam kan? Tak, ni saya hafal je. Saya hafal je, saya tanya kawan saya, inspektor officer, dia kata apa? Kanun Kesusiaan nombor 37 mengatakan bahawa rogol adalah, boleh pinjam pen? Ya, sila. Okey, rogol adalah sama je dengan perbahasan fiqh. Rogol adalah apabila melakukan alat kemaluan lelaki dimasukkan ke dalam alat kemaluan wanita. Masuk betul. Faham? Irfan okey? Depan ke belakang? Ke mana-mana? Menarik rogol adalah kepada alat kemaluan depan dan juga boleh ke belakang, jadi liwat lah. Jadi yang penting berlaku alat kemasukan. So bila masuk, terima kasih Irfan, bila masuk secara paksa itu adalah rogol. Dan dalam Islam, saya bercakap tentang agama saya dan saya digelar sebagai pendakwah. Bila kita cerita pasal rogol dalam Islam adalah benda yang sangat jijik. Betul. Kenapa saya kata jijik? Sebab apa? Dalam Islam dia cerita pasal, biasa orang cakap pasal hudud, betul? Hudud. Zina, apa hukum hudud untuk zina? 100 kali sebatan. Kalau dua-dua telah berkahwin ataupun salah seorang telah berkahwin, yang telah berkahwin itu dengan rejam mati. Tapi kita jangan lupa satu benda. Islam sangat pandang penting besarnya tentang rogol, bahkan hukuman rogol lebih tinggi banding hukuman zina. Saya ulang tadi, hukuman rogol lebih tinggi banding zina. Jadi siapa yang mengatakan Islam tak pandang berat tentang rogol, salah besar. Sedangkan Islam letak lebih berat. Okey, apa hukum tadi? Zina, disebabkan dua-dua bersetuju, benda yang dimurkai Allah benci, hukumannya adalah 100 kali sebatan ataupun rejam. Tapi untuk perogol, saya ulang, untuk perogol, disebabkan kamu mengambil kehormatan tanpa dipersetujui, para ulama mazhab Maliki dan Hambali mengatakan dia lebih tinggi daripada itu, iaitu boleh bunuh dia. Boleh bunuh, boleh potong silang kaki tangan yang lebih teruk daripada sebatan 100. Sebab apa? Sebatan 100 tidak mencacatkan anggota. So lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Ulama bahas. Kenapa zina letak bawah pada rogol? Sebab zina hanya dosa dia dengan Allah. Bila dilakukan zina, andai kata kita terlakukan zina disebabkan iman lemah ataupun melakukan macam hal, kita boleh rahsiakan dan minta ampun pada Allah. Dan tak payah war-warkan, tak payah cari hukuman. Tapi kalau orang itu merogol, dia bukan saja berdosa dengan Allah, tapi berdosa dengan mangsa. So, 2 kali dosa. So, sebab itu kita kena faham rogol benda yang sangat besar, lebih jijik daripada zina. Tapi meskipun begitu, masih lagi hari ni bila orang sebut tentang rogol ni, orang nak salahkan wanita juga, walaupun hukuman kepada perogol. Irfan jujur saya. Okey, baik. Dialah mangsa dan dialah juga punca. Okey, pertama, rogol adalah rogol. Kita kena ingat betul. Rogol adalah rogol walaupun apa alasan si pelaku. Tapi kita kena ingat jangan lupa, walaupun kes terpencil, ada juga wanita merogol lelaki. Betul.
Ada juga wanita merogol lelaki. Tak tahu sebab jambunya ke apa ke, tapi tetap ada. Cuma kalau kita tengok case by case, sebab tu dia kata isu ni bukan isu objektif tapi subjektif. Dia tak boleh kita kata A atau B, A atau tidak. Dia banyak faktor. Dia banyak faktor yang memungkinkan. Bila kita tengok kes rogol ni pun kepada seorang bayi, pada seorang bayi, toddler kecil, kepada perempuan yang tutup aurat, kepada perempuan yang tak seksi. Jadi adakah faktor-faktor wanita itu memainkan peranan? Saya boleh kata ya, tapi tidak besar. Ya, tapi tak besar. Nipis. Sebenarnya masalah pada perogol itu sendiri. Masalah pada mana? Macam-macam faktor. Cuka saya nak bagi satu analogi. Irfan pergi masjid, saya pergi masjid. Besok hari Jumaat, boleh usaha untuk pergi masjid untuk solat. Jangan tak usaha. Ni selingan mentang-mentang PKP semua tak daftar. Usaha dulu Allah kira kita daftar tu. Okey, baik. Kita pergi solat Jumaat. Patah balik. Begitu pergi solat Jumaat, ini ada tabung masjid, Irfan. Semua orang tahu dalam tabung tu ada duit. Betul. Saya tahu ada duit dalam tu. Mungkin besar, mungkin sikit, tapi mesti ribu. Tapi daripada 1,000 orang yang pergi masjid, tak ada pun dalam ramai-ramai semua berniat untuk mencuri. Tapi mungkinlah ada seorang dua yang tak tahu otak dia macam mana, nafsu dia macam mana, pemikiran dia macam mana, apa yang dibaca, apa yang dia faham, dia berahi saya guna perkataan berahi nak ke berahi nak ke tabung masjid. So, masalah tabung masjid tak, masalah pada orang itu, individu tadi. Sedangkan 1,000 orang memandang benda yang sama. Memandang benda yang sama. Jadi dekat sini kita boleh kata bahawa individu itu bermasalah dalam mengawal hawa nafsu dia, mengawal diri dia, mengawal pemikiran dia, disebabkan apa? Banyak faktor. Saya banyak pergi ke sekolah. Salah satu yang saya nak tekankan kepada ibu ayah, sebab apa? Saya ni adalah pendakwah sekolah. Ibu ayah tolong jaga apa yang anak-anak baca. Dan banyak sekarang, minta maaf saya sebut novel seks di alam maya. Yang menyebabkan diorang fikir benda itu, benda rogol itu sebenarnya pada awal, tapi pada pertengahan bila perempuan itu rasa syok, rasa berahi, rasa bernafsu, akhirnya dia akan menjadi apa? Kedua-dua pihak bersetuju. Sedangkan itu apa yang dibaca? Bukan itu sebenarnya berlaku. Minta maaf saya sebut banyak novel-novel saya tengok kat handphone anak-anak murid darjah 6, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Bila kita baca handphone mereka, cerita-cerita berkaitan, minta maaf, seks dengan guru, seks dengan anak jiran, seks dengan, minta maaf, ibunya sendiri. So benda-benda ni bila kita baca, awal cerita penulis novel akan tulis apa? Pada mulanya dia tidak menolak-menolak atau pada mulanya dia membenci, tapi selepas kelamaan si perempuan itu juga jadi benda ni tertanam dalam diri anak. Awal-awal memanglah dia tolak, awal mestilah dia meraung tak nak, tapi kejap lagi dia pun syok. Benda ni sebenarnya salah, sedangkan benda ni adalah benda yang ditanamkan dalam diri anak-anak disebabkan benda-benda pornografi. So, saya boleh kata, saya boleh kata bahawa dia bukan salah besar pada wanita, tapi salah besar pada pelaku tadi, baik lelaki atau perempuan. Baik, kalau kita lihat daripada isu rogol ini, adakah ia hanya semata-mata wanita itu perlu menutup aurat dan lelaki tak menundukkan pandangan ke bagaimana? Oh, cantik ayat ni. Okey, baik. Terima kasih Sazah. Saya suka gurau ya, tak. Okey, baik. Sebenarnya apa yang syuhada sebut, itulah sebenarnya falsafah dalam agama kita. Falsafah dalam agama kita dalam surah An-Nur. Saya suka surah An-Nur sebab apa? Ia menceritakan tentang cahaya. Kenapa kita cahaya? Inilah kita perlukan cahaya dalam kegelapan kita penuh zulumat. Dalam surah ini, dalam ayat yang ke-30 bercerita tentang bahawa apa sebenarnya yang patut manusia lakukan. Apa yang patut manusia lakukan? Allah sebut, katakan kepada laki-laki beriman. Allah mula dengan kata-kata laki beriman pada Irfan, pada saya, pada semua orang, untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Subhanallah. Ini satu mesej jelas. Tundukkan pandangan. Saya suka kata-kata Ustaz Pahrojoy. Dia kata apa? Sebelum kamu gempak-gempita menyuruh wanita memakai tudung di kepala, pakaikan dulu tudung di matamu. Oh, cantik ayat ni. Tunduk pandangan. Tunduk pandangan kita. Tunduk pandangan kita. Dan jangan salah faham, bukan saya nak kata, okey wanita semua sekarang bolehlah kamu tak payah pakai tutup aurat. Tak. Tapi nak kata kita kena belajar untuk tundukkan pandangan. Benda yang kita boleh kontrol. Orang lain tak nak pakai tutup aurat, orang lain nak buka aurat dia, itu kita boleh kontrol. Kontrol pada diri kita, apa yang boleh kita jaga adalah pandangan kita. Dan tutuplah alat kemaluan kamu ataupun jaga alat kemaluan kamu. Cuma jujur. Lagi sekali bab parent. Berapa ramai ibu bapa yang boleh duduk berdua dengan anak dia, baik ayah atau mak, dan menasihati anak dia untuk jaga kemaluan. Saya percaya 10 yang saya pernah tanya ibu ayah, saya pergi mesyuarat PABG ceramah, 9 daripada mereka tak pernah pun borak pasal hal seksual dengan anak-anak. Mungkin sebab mereka rasa malu ataupun mereka tak pernah ada rasa pengalaman ayah mereka sendiri bagi tahu mereka. So untuk ayah-ayah muda, mak ayah muda di luar sana, kalau dia piu sendiri duduk dalam posisi mereka, apa yang piu akan bagi tahu pada anak-anak? Okey, tuntut ilmu pertama. Sebab tu saya nak minta jangan berpuas hati dengan jawatan agama Islam khusus kahwinan. Tambah lagi ilmu. Sebab apa? Ilmu itu sepanjang hayat, boleh buka macam-macam buku, boleh buka macam-macam guru untuk belajar antara seorang pasal
bab pendidikan anak-anak ni saya suka untuk kita rujuk Ustaz Hasrizal Jamil. Ini cukup bagus, sekarang dia di Finland. Yang keduanya saya suka dengan Profesor Dr. Prof Muhaya. Dia suka untuk cerita benda-benda kekeluargaan. Okey, so apa yang kita patut buat dengan anak? Saya ambil mak saya punya style. Pertama, jangan borak hal yang mengaibkan, hal yang memalukan, hal yang tabu ni depan adik-beradik yang lain. Jadikan ialah privacy kita dengan anak kita. So, tanya lagi kita, ayah atau mak yang lebih rapat dengan anak tu? Berbeza-beza setiap anak. Macam saya rapat dengan mak saya. Kakak saya dengan ayah saya. Tapi biasanya macam tu, vice versa. Biasanya. Tapi jangan kita assume. Tanya, mana kita lebih rapat? Mak saya buat apa? Mak saya duduk masa tu lipat kain, dia minta saya tolong lipat kain. Lipat kain bukan hal perempuan, ialah juga hal kerja lelaki. Mak saya pada kecil, masa tu saya lipat kain, mak saya tak ada adik-beradik yang lain sebab tak nak jatuhkan air muka saya. Masa tu mak saya tahu saya dah balik. Macam mana mak tahu kita balik, kita pun tahu. Mesti tahu, okey. Macam mana perubahan fizikal, suara and so on. Mak saya lipat kain, kata, "Bang, ingat sampai sekarang sebab apa benda tu saya rasa macam malu sangat." Tapi mak saya sebut, abang dah besar bang. Abang dah besar. Mama tahu abang dah besar. Boleh tak janji dengan mama untuk jaga alat kemaluan abang? Straight to the point. Tapi sangat berbekas. Sangat bekas. Terkesan. Masa tu saya form 3, saya ingat lagi, saya terkesan. Yang menyebabkan saya mula fikir pasal couple, saya mula fikir berkaitan tentang apa yang aku buat selama ni dengan handphone kita, dengan gadget kita. Frankly speaking, telus, jelas, tapi privacy. Supaya tak jatuh air muka dia. Malu pun dengan mak dia. Alah, mak dia. Okey, nampak itu satu pengurusan yang baik. Kita akan korek lebih banyak lagi. Saya penting kita nak tahu yang ilmu praktikal tu kan, bukan sekadar yang teori orang yang salah apa yang kita kena buat selepas ini. Tapi apa pun, kembali selepas ini di Darah Muda untuk terus bicarakan tentang topik kita malam ini. Serangan seksual, salah wanita ke? Kami kembali ke Darah Muda bersama kami, saya Irfan dan saya Aisyah dan juga Piur Rahman. Tengah share dekat page saya. Dan bagi anda yang ingin buat panggilan atau pandangan, boleh hubungi kami di talian 0320594612 atau 0320594613, dan anda boleh menonton kami secara live di YouTube dan Facebook. Jangan biarkan Piur Rahman bercakap seorang, anda pun kena serang dia malam. Baik Ustaz. Kita lihat hari ini anak muda aktif benar di media sosial. Jadi mereka ini sebenarnya melakukan self-advertisement, mengiklankan diri sendiri menerusi aplikasi TikTok misalnya. Jadi dikatakan lelaki itu harus menundukkan pandangan, tetapi bila tengok handphone, buka Facebook, Instagram dan sebagainya, kita nampak pula benda tu. Jadi bagaimana Ustaz? Ini nasihat saya yang tulis kelas pada adik-adik yang kat luar sana, baik yang sebaya atau segalanya, wanita kat luar sana. Ambil, minta maaf saya sebut nama yang sangat famous bagi seorang lelaki. Nama ni adalah seorang pelakon porno, Maria Ozawa. Okey, Maria Ozawa dalam satu wawancara, dia regret, dia menyesali apa yang dia lakukan, yakni dia advertisement diri dia, mempotretkan diri dia sebagai seorang pelacur ataupun sebagai seorang pelakon porno, dan akhirnya lelaki memandang dia sebagai objek seks. Walaupun dia dah keluar daripada bidang tu lama, tapi benda yang kat internet, adik-adik kena ingat, walaupun dipadam tapi tetap kekal. Walaupun tetap dipadam, tetap kekal. So, apa yang berlaku, Maria Ozawa dan banyak lagi pelakon porno, saya suka tengok wawancara mereka, BBC News and so on, mereka tunjuk bahawa mereka melakukan satu benda yang sangat disesali, yakni mereka mempotretkan diri mereka sebagai objek seks. Adik-adik, jangan marah kalau kamu tidak menjaga diri kamu dengan apa branding pada diri kamu. Yang kamu tunjuk pada orang ramai bahawa kamu bergelek, kamu semua ni, akhirnya menjemput orang-orang mata-mata jahat. Menjemput niat-niat jahat, menjemput nafsu-nafsu liar. Sebab itu apa yang kamu potretkan. Sebab itu adik-adik, tolong jaga diri kamu daripada apa yang kamu potretkan. Apa kamu promosikan. Saya selalu tanya diri saya, orang nak kenal Piur Rahmat sebagai apa? PU yang cerai bini ke? PU yang bagaimana? Jadi saya kena fikir diri saya, bagaimana pula mempotretkan diri kita di hadapan Allah. Saya suka kata-kata Ustaz Rizal, saya ulang, sebab Ustaz Rizal baru ni dia duduk dengan kawan-kawan dia, Ustaz Fin Jamal, Ustaz, semua bincang pasal benda ni. Dia kata apa? Benda yang tak penting di dalam kubur, juga tak penting di luar kubur. So adik-adik, kamu follower yang banyak, saya punya follower pun ramai, suku juta. Okay. Tapi semua follower tu Irfan, Ain, tak penting kat dalam kubur nanti. Apa pandangan Allah pada kita? So mula tanya diri kita, kelak di Masya Allah tanya, nama Rahmat Ahsan Mak Sofian, kau ni siapa? Atas muka bumi. Seorang yang bergelek dekat Bigo Live and so on, demi candy, demi like, demi segalanya.
itukah kamu? So mula tanya diri kita nak dikenal sebagai siapa? Tapi tak ada peluang untuk bersama dengan Ustaz Hazrizal, sedangkan berjuta lagi kawan-kawan kita anak muda ni tak ada peluang seperti itu. Baik. Dan peluang. isunya ialah bila dia berhadapan dengan masalah trending, apa yang trend orang akan ikut sebab mereka. Ni soal mentaliti bagi hari ni yang tertanam bukan salah mereka tapi kerana environmentnya seperti itu. Kalau tak ikut trend, mereka akan rasa ketinggalan. Nak kata nak minta Piu Rahmat ke depan baru suku juta follower. Dia ada 15 juta belia kat Malaysia ni. Macam mana tu Ustaz? Jadi sebenarnya cerita peluang, saya percaya satu benda. Peluang ini bukan satu benda yang ditunggu, tapi benda yang diburu. Saya ulang peluang bukan benda yang ditunggu, tapi benda yang diburu. Kalau saya duduk kat rumah dulu, saya tak pergi audition pencetus ummah, saya tak akan berada dekat tempat ni. Jadi peluang itu perlu diburu. So adik-adik yang cerdik kena memburu peluang orang-orang hebat. Kena memburu peluang benda-benda baik. Tapi tak apa tidak apa concern ataupun apa prihatin Irfan berkaitan dengan masyarakat, saya suka nak kita fikir balik sebenarnya apa masyarakat Islam ni. Masyarakat Islam ni adakah semua wanita berpurdah, semua lelaki berkopiah? Adakah itu masyarakat Islam? Balik pada definisi Islam. Islam maksudnya selamat. Masyarakat Islam dengan apa pun pakaiannya, jeans, baju batik, saya dengan sekarang ni, tapi masyarakat itu rasa selamat. Selamat pada gangguan seksual, selamat daripada mental illness, selamat daripada kes bunuh diri. Ini masyarakat Islam. So sebenarnya masyarakat Islam untuk Malaysia kita sekarang ni sebenarnya bagaimana? Tengok apa yang kita trendingkan. Sebab tu saya suka kata-kata guru saya. Dia kata, dia tak suka saya sebut nama dia. Dia kata apa? Sebenarnya kita yang memilih untuk pergi ataupun tidak pada satu-satu isu. Minta maaf saya sebut, ada satu lelaki ni sekarang ni badan perempuan. Dan sekarang dia sedang tunjuk gambar-gambar yang lucah. Sebenarnya barang pendakwah boleh saya tak pick that issue, tapi kita memilih untuk ambil isu tu, akhirnya orang tak tahu je tahu. Betul. Jadi kita kena pilih apa sebenarnya isu yang kita nak viralkan, tularkan. Soal memilih itu ada belia kita ni dia yang pilih nak PU itu, PU ini dan itu dan ini, habis sudah ni elok pilih tu. Allah PU tu pula problem. Betul. Sebab tu saya selalu pesan pada diri saya bukan menyuruh orang untuk diri saya, tapi menyuruh orang pada Allah. Saya bila-bila masih boleh salah, tapi agama itu, yakni Islam itu tak pernah salah. So benda ni sebenarnya benda yang sangat kritikal. Pendakwah kena baiki diri, masyarakat kena baiki diri, pemerintahan kena baiki diri, semua aspek kena baiki, dan insya-Allah dalam usaha kita membaiki ini Allah pandangnya sebagai satu sedekah, yakni amal jariah insya-Allah. Insya-Allah doa Piu Rahmat tu mustajab ya, makbul malam ni. Sebenarnya kalau boleh kita Jadi jika kita nak kita lihat kes rogol ini semakin meningkat. Jadi adakah perogol atau bakal perogol ini tak takut dengan undang-undang? Adakah undang-undang yang sedia ada ni tak berat? Saya setuju tak berat. Tahu tak sebenarnya untuk undang-undang syariah, kanun syariah 5 hingga 20 tahun saja penjara. Sedangkan tadi mazhab Maliki dan Hanbali bunuh. Jadi saya rasa memang kena tinggikan kesalahan ini ataupun denda ini supaya semua orang takut. Walaupun sebenarnya ketakutan kepada undang-undang ini menyebabkan manusia tak sepenuhnya, sebab bagi saya adalah kesedaran dan pendidikan itu lebih penting. Tapi tak apa tidak, pendidikan ni kena dua-dua hala, daripada luar ke dalam, dalam keluar. So luar ke dalam adalah undang-undang, macam mana nak mengaibkan dia supaya dia takut. Daripada dalam tu adalah ilmu dan juga kesedaran dia, morality dia. Jadi dua-dua kena memainkan peranan lah. Jadi saya harap memang kerajaan mempertimbangkan untuk orang undang-undang meninggikan hukuman kepada perogol. Kepada perogol, sebab dia ni merosakkan. Dalam Islam ada 5 perkara yang menjadi asas: nyawa, agama, harta dan juga kita panggil nasab keturunan dan juga maruah, akal. Okay. So rogol menyerang 3 daripada 5. Menyerang 3 daripada 5. So rogol ni benda sangat besar. Nasab keturunan hancur kalau anak tu anak rogol. Dia malu, mak malu pada anak tu. Nyawa dia, kenapa saya kata nyawa? Dia boleh pilih untuk bunuh diri. Sebab apa? Mental illness. Akal dia rosak sebab apa? Depresi dan segalanya. So rogol menyerang 3 daripada 5, bahkan boleh pergi 5 daripada 5. So kenapa lagi kita pandang benda ini sebagai benda kecil? Kalau ambil apa yang Ustaz sebut tadi, undang-undang dan morality, ada satu benda yang akan menghalang di tengah-tengah itu, soal hak. Kami nak pakai macam seperti ini, kami nak hidup seperti ini. Bila sebut tadi awal-awal kita sebutkan rukun negara, saya suka Datuk Dr. Ashraf Wajdi, tu kawan saya walaupun dia usia lebih tua. Dia kata apa? Dan pernah jadi isu sensasi dekat media antarabangsa. Dia kata apa? Malaysia ini adalah negara beragama. Tak kisah Islam ataupun tidak, ateis ataupun orang yang tidak punya Tuhan,
sebenarnya tak layak untuk klaim mereka adalah warga negara Malaysia. Sebab apa? Rukun negara kita yang pertama mempercayai percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. So, kepercayaan Tuhan. Baik Tuhan itu kita boleh sebut ada Tuhan Hindu, ada Tuhan Buddha, ada Tuhan Islam, yang kita yakni Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena ada kenal hak-hak Tuhan ini. Hak-hak Tuhan maksudnya hak Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Allah kata kamu tak aurat ikut. Dan kalau kamu bertentangan dengan hak yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pada kamu, means wrong pada kamu, masalah pada kamu. Bukan masalah pada hak tu. Dan mana-mana agama boleh cek kitab Vediknya, boleh cek Bible-nya, semua tidak bersetuju tentang rogol. So, apa lagi hak kamu? Kita kadang-kadang berada satu zaman ni, kita suka cerita pasal hak tapi lupa cerita pasal tanggungjawab. Tanggungjawab. Saya lucu cerita ni, Syekh Hamzah Yusof sebut, hak dan tanggungjawab jalan seiring. Sebab tu Nabi SAW ada satu cerita golden rule, undang-undang emas. Bila seorang lelaki nak zina tau, bukan rogol tau. Kata, ya Rasulullah, aku ni ya Rasulullah tak tahan dah nak berzina. Hadis ni masyhur. Boleh tak izinkan aku berzina? Maka Nabi bagi satu golden rule berkaitan tanggungjawab. Adakah kau nak kalau anak perempuan kamu, isteri kamu ataupun mak kamu dizinakan dengan orang lain? Maka kat situ dia mesti dah tanggungjawab apabila dia melakukan pada seorang wanita. So benda tu yang kita kena faham, bahawa hak benda betul, kena tuntut hak kita, jangan tak tuntut pula. Saya dah hak saya kena tuntut. Tapi tanggungjawab di sebalik hak itu, benda yang besar. Tapi biasanya hak-hak yang diminta tu bukanlah hak yang besar pun. Hak ni contohnya kami nak ada TikTok tu, kami nak buat lah. Benda TikTok yang trending tu kami nak lah buat. Janganlah dihalang kan. Islam tak halang. Islam tak halang, cuma Islam letak had laju, had. Okey, contoh, you nak bawa kereta, bawa lah. Tapi kerajaan meletakkan had laju 120 km sejam. Nak bawa pada bawah tu, nak tolak kereta pun atas highway tak ada orang marah. Kan? Yang penting jangan lepas had. Kenapa? Disebabkan pihak berkuasa ataupun yang hire Allah tahu bahawa had ini diletakkan untuk kebaikan kita. Kebaikan kita. Maka nak main, saya sebenarnya ada satu syekh nama Syekh Suaib. Dia ni dekat saya dekat US. Dia main Bigo tau. Tapi soal jawab agama dalam Bigo. Saya kata, saya tak boleh fikir soal jawab agama Bigo. Dan ramai pula tu follow. Saya kata, okey, tapi jangan sampai orang masuk tu konon nak guna untuk share tu, tapi untuk benda lain kan. Tapi tak apalah. Dia pergi ke tempat tu untuk saya main IG, tak masalah. Islam benarkan menari, tapi ada had-hadnya. Jadi perhatikan had tu je lah. Jadi kita lihat sebenarnya dalam kes isu rogol ini, peranan institusi keluarga tu sangat penting. Betul. Ya, perlu hantar anak pergi sekolah fardu ain kan, civic dan kewarganegaraan tu kena betul-betul faham. Jadi sebenarnya sebagai peranan ibu bapa, apa yang harus dilakukan? Baik, sempat saya nak sebut 5. Kita cuba tengok berapa sempat. Kalau tak sempat, 3. Saya bagi tahu. Okey, teruskan. Okey, insya-Allah. Pertama, ibu ayah kena mula membincangkan hal, yakni hal kita sebut kemaluan ataupun hal yang disebutkan sebagai hal-hal yang mengaibkan ni. Kena sebut mak ayah tolong ajar anak-anak tentang apa itu akil balik. Kena sebut kalau mak ayah tak mampu, tolong bawa bertemu dengan guru yang mampu untuk ceritakan. Baik dia pendakwah ataupun baik dia seorang guru kaunseling, baikkan dia seorang cikgu biasa pun, yang penting boleh menyampaikan benda ni. Ini mak ayah, tugas mak ayah pertama. Yang kedua, mak ayah kena ajar daripada kecil pada anak-anak mana tempat yang tidak boleh dipegang oleh siapa-siapa pun, sekalipun ayah dia. Sekalipun abang dia, tempat-tempat mana tak boleh cium bibir dengan bibir, tak boleh pegang alat mana sini, tak boleh. Say no, berani kata tidak. Yang ketiga, kena ajar anak-anak tentang cara untuk mempertahankan diri. Sebab apa? Kita tak tahu siapa mangsa, siapa yang jadi mangsa. Yang ketiga ni saya nak sebut, walaupun selingan saya dapat pada inspektor, kawan saya inspektor officer Azizul ni, dia kata apa? Ramai lupa, ketika kena rogol, melawanlah sebanyak mungkin. Cakar, kalau boleh cakar. Kenapa cakar bukan tumbuk? Sebab bila cakar, kulit perogol tadi mungkin akan ada dekat kuku kita. Kita akan dapat DNA. Cakar muka, cakar rambut, ambil semua selagi mana capai. Andai kata kita kena rogol, kita boleh terus pergi ke balai untuk buat. Itu yang keempat. Yang ketiga. Mempertahankan diri. Yang kedua tu kita kena panggil sekali lagi. Terima kasih banyak Ustaz. Saya pasti segala nasihat, tips yang diberikan tadi yang terakhir tu, peranan institusi keluarga itu sangat penting. Dan sebagai anda anak muda, kawal-kawal lah diri anda. Jadi kalau anda wanita, jangan jadi penyebab untuk orang ada attention dengan anda. Jadi serangan seksual salah wanita ke? Itu dah terjawab tadi. So penting kalau apa-apa bercakap ada yang penting untuk ke hari-hari yang akan datang, kita kena semangati kembali rukun negara, soal kesopanan kesusilaan, dan Ustaz juga sebut tadi tentang kepercayaan pada Tuhan. Apapun kita akan lebih mendalami tentang prinsip-prinsip rukun negara dalam Darah Muda yang akan datang. Apapun kembali esok seminggu depan di Darah Muda. Terima kasih.